Malaysia adalah sebuah negara yang terkenal dengan kaum yang berbilang. Antara kaum yang sering kita dengari ialah etnik Baba dan Nyonya yang majoritinya ditemui di Melaka. Untuk pengetahuan semua, kaum ini wujud sebagai hasil daripada perkahwinan campur antara dua bangsa iaitu Melayu dan juga Cina, dan juga boleh dikelar sebagai Cina peranakan. Jadi golongan ini memberi impak yang besar kepada masyarakat Melayu yang akan kita ketahui sebentar saja lagi. Dalam kajian ini kita dapat 3 objektif utama yang dititik beratkan. Yang pertama ialah mengenal pasti asal-usul perkahwinan campur di Malaysia. Dalam erti kata lain, kita nak kaji tentang sejarah bermulanya perkahwinan campur di Malaysia. Objektif yang kedua ialah mengkaji kesan perkahwinan campur antara Cina dan Melayu di Melaka. So, kita nak tahu ataupun kita nak kaji tentang kesan yang terjadi, sama ada ia positif ataupun negatif terhadap perpaduan yang ada di Melaka. And then yang ketiga ialah mengkaji perubahan asimilasi terhadap perkahwinan campur. Mari kita lihat kepada permasalahan kajian. Okey. Permasalahan kajian yang pertama ialah penerapan budaya Baba dan Nyonya semakin kurang. Jika kita lihat dalam kehidupan seharian kita pun, memang budaya ini semakin dilupakan ataupun sudah kurang diamalkan dalam kehidupan masyarakat. And then permasalahan kajian yang kedua ialah isu keagamaan yang mengelirukan di antara dua kaum yang berbeza, iaitu Cina dan Melayu. And then yang ketiga ialah perpaduan itu sendiri yang berlaku di antara dua kaum yang dinyatakan seperti tadi, iaitu Melayu dan Cina. Baiklah, kita teruskan dengan kajian literasi. Dalam satu artikel yang dikarang Dr. Zain Zainuddin menceritakan bahawa sejarah perkahwinan campur ini telah lama dipraktikkan, terutamanya untuk mengeratkan hubungan antara negara seperti perkahwinan Puteri Hang Lipo dengan Sultan Mansur Shah. Hal ini membuktikan bahawa perkahwinan campur adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia. Selain itu, dalam satu artikel bertajuk Pembentukan Masyarakat Majmuk di Malaysia, karangan Razi Osman turut menceritakan bahawa sejarah yang sama ini telah membentuk masyarakat dengan etnik baharu, iaitu etnik Baba dan Nyonya. Dalam kajian lain yang diketuai oleh Dr. Nizam Sulaiman, jelasnya isu perkahwinan campur ini bukanlah sesuatu yang boleh dilihat hanya melalui skop yang kecil seperti kesan perkahwinan terhadap pasangan ataupun kesan perkahwinan terhadap keluarga masing-masing. Bahkan isu ini boleh dilihat dari skop pandangan yang lebih luas seperti di mana perkahwinan campur ini mampu menyumbang kepada pembinaan bangsa dan hubungan perkauman yang lebih baik. Penjelasan ini turut disokong oleh Syamsiah Zulkifli dalam artikelnya, di mana kahwin campur biasa dilihat sebagai kesatuan dua individu yang berbeza bangsa, namun dari satu perspektif yang lebih luas, perkahwinan campur ini adalah percampuran bangsa di bawah satu bumbung kekeluargaan. Jadi, dapatan-dapatan kajian ini telah menyokong kami untuk melakukan kajian bagi mengetahui pengaruh perkahwinan campur khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu di Melaka. Untuk sumber pembacaan, kami menggunakan 2 kaedah, iaitu pembacaan ilmiah serta pembacaan atas talian. Bagi pembacaan ilmiah, kami menggunakan buku dan juga surat khabar untuk mengumpulkan maklumat bagi kajian ini. Manakala untuk bacaan atas talian, kami menggunakan pembacaan buku digital iaitu e-book serta jurnal dan juga artikel untuk membantu kami menjalankan kajian ini dengan mengumpulkan maklumat lebih terperinci berkenaan dengan kesan pengaruh perkahwinan campur di antara masyarakat Cina dan juga masyarakat Melayu. Kumpulan kami telah menjalankan satu soal selidik berkenaan dengan pengaruh perkahwinan campur di antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina di Melaka. Soal selidik ini telah menetapkan mahasiswa USIM sebagai responden utama bagi soal selidik ini. 45 orang responden memfokuskan kepada pelajar Universiti Sains Islam Malaysia iaitu USIM dengan mengklasifikasikan mereka kepada jantina, fakulti serta negeri. Baiklah, saya akan teruskan dengan soalan yang ditanyakan di dalam soal selidik berkenaan pengetahuan am tentang Baba dan Nyonya. Kami mendapati bahawa 97.8% mahasiswa USIM mengetahui tentang kaum Baba dan Nyonya, manakala hanya seorang sahaja yang tidak pasti mengenai kaum etnik ini. Ini menunjukkan bahawa mahasiswa sebenarnya mempunyai
tahap kesedaran dan juga cakna yang tinggi terhadap kewujudan golongan minoriti ini di Malaysia, khususnya di negeri Melaka. Dengan ini kami menyimpulkan bahawa sebenarnya kewujudan baba dan nyonya ini sebenarnya tidaklah asing kepada masyarakat Malaysia. Bahkan kebanyakan masyarakat Malaysia sudah ambil maklum dan juga arif serta mengambil cakna tentang kewujudan baba dan nyonya ini. Soalan yang diajukan seterusnya tentang pengetahuan responden mengenai sejarah kemunculan baba dan nyonya. Terdapat 62.2% responden mengetahui sejarah kemunculan perkahwinan campur ini. Menurut sejarah, perkara ini terjadi apabila Puteri Raja Cina berkahwin dengan Sultan Melayu tempatan dari Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera. Oleh itu, jelaslah bahawa terdapat dua perkaitan rapat antara kaum Melayu dan Cina yang membentuk satu kaum minoriti sebagai baba dan nyonya. Berdasarkan catapan di atas, lebih daripada separuh mahasiswa UCIM yakin perpaduan wujud dengan memahami adat dan budaya bangsa asing sehingga wujud perkahwinan campur. Kesan daripada perkahwinan campur antara dua bangsa menghasilkan hubungan amalgamasi kerana melibatkan percantuman biologi iaitu perkahwinan. Sebagai contoh, gambar di sebelah kiri menunjukkan perkahwinan campur antara dua bangsa. Tuntasnya, proses amalgamasi berlaku apabila manusia bukan sekadar menghormati, malah memahami budaya dan adat suatu bangsa. Kemudian, etnik baba dan nyonya mengamalkan kedua-dua budaya secara selari seperti yang dijawab oleh 60% responden. Hal ini berlaku kerana penyerapan budaya kedua-dua bangsa sehingga munculnya etnik minoriti ini. Keunikan etnik baba dan nyonya terselah kerana mereka masih mengamalkan identiti etnik mereka tersendiri, namun terdapat penggabungan budaya sehingga membentuk satu etnik baru. Bagi soalan terakhir, terdapat 76.5% responden bersetuju wujudnya satu etnik baru daripada perkahwinan campur yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian bangsa. Berdasarkan analisis borang soal selidik, dapat kami simpulkan sebilangan besar responden memahami dengan jelas dan memberi jawapan mengikut pengetahuan mereka tentang etnik dan budaya di negara kita. Seterusnya ialah hasil dapatan daripada kajian ini mendapati bahawa berlakunya kemerosottan penerapan budaya baba dan nyonya terdapat dua aspek utama yang perlu diberi penekanan, iaitu kerana kurang mendapat dorongan daripada ibu bapa mereka sendiri sehingga lahirnya generasi-generasi kini yang menganggap bahawa budaya baba dan nyonya ini leceh dan kolot untuk dipraktikkan pada zaman kini. Contohnya seperti adat resam perkahwinan baba dan nyonya yang memakan masa selama 12 hari dianggap tidak relevan untuk diamalkan pada masa kini. Dan aspek yang kedua pula ialah kerana pengaruh budaya luar yang kian meningkat dan kian sebati dalam kehidupan masyarakat baba dan nyonya. Contohnya, mereka lebih memilih untuk mengenakan gaya pemakaian budaya luar berbanding dengan pemakaian budaya mereka, iaitu berpakaian kebaya. Jadi berpandukan tajuk besar tugasan ini iaitu pengaruh perkahwinan campur dalam kalangan masyarakat Melayu di Melaka, bahagian kedua analisis dapatan kajian akan membincangkan mengenai isu keagamaan. Pentingnya perkahwinan campur ini kerana ia melibatkan kaum Melayu dan kaum Cina yang pada dasarnya tidak menganut agama yang sama. Jadi, selari dengan Seksyen 10 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka pada tahun 2002, seorang Muslim tidak dibenarkan berkahwin dengan seorang yang bukan Muslim. Umum mengetahui agama Islam berbeza daripada agama-agama lain, khususnya ketegasan dalam memandu hidup para Muslim, apatah lagi apabila melibatkan aspek penukaran agama. Secara zahirnya, seorang Cina yang mahu berkahwin dengan seorang Melayu terlebih dahulu perlu menukarkan agama kepada agama Islam bagi perkahwinan mereka ini mendapat kelulusan dari pihak berwajib. Dari aspek keagamaan, perkahwinan campur mempengaruhi masyarakat Melayu sekiranya tiada akidah Islamiah yang kukuh. Mengapa? Kerana secara logiknya, individu Melayu itu yang perlu memimpin pasangan Cinanya dalam ajaran Islam. Biarpun begitu, dalam perkahwinan campur, kadang-kala bukan individu Melayu yang mengajarkan agama kepada pasangan mereka, bahkan mereka pula yang terikut cara hidup pasangan mereka. Parah lagi sekiranya isu ini memberi kesan terhadap identiti anak mereka. Natijahnya terdapat masyarakat yang memandang perkahwinan campur melibatkan agama ini adalah sesuatu keputusan yang kurang disenangi.
Jadi menurut Dr. Zahir Zainuddin, dalam memupuk keharmonian antara kaum di Malaysia, seharusnya wujudlah sikap keterbukaan, saling memahami dan bertolak ansur dalam diri. Kegagalan sesebuah perkahwinan campur tidak seharusnya dijadikan faktor prejudis ataupun faktor stereotip terhadap sesuatu kaum yang berlainan agama. Seterusnya, analisis dapatan kajian yang ketiga, iaitu isu perpaduan antara kaum Melayu dan kaum Cina melalui perkahwinan campur di Malaysia. Ungkapan seperti bangsa atau kaum pendatang acap kali kita dengar dilontarkan daripada mulut penduduk tempatan terhadap mereka yang memegang status bukan bumi putera di Malaysia, seperti kaum Cina dan kaum India. Hal ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada mereka yang terlibat dalam perkahwinan campur, kerana mereka merasakan diri mereka ini disisihkan atau dipinggirkan antara dua kaum dan sekaligus memberi kesan kepada generasi muda yang dilahirkan dalam komuniti etnik baba dan nyonya ataupun peranakan. Seterusnya, menurut kajian Charanji Kaur dan Pu 2014, mereka mengatakan bahawa masyarakat di Malaysia ini masih lagi mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang amat cetek mengenai etnik minoriti di Malaysia, seperti etnik baba dan nyonya. Selain itu, masyarakat di Malaysia juga masih lagi dipengaruhi dengan pemikiran kolot, seperti mengatakan bahawa etnik baba dan nyonya ini adalah penghakis kepada identiti sebenar kaum Melayu, baik kaum Cina. Sedangkan hasil kajian mendapati bahawa perkahwinan campur ini adalah penyumbang terbesar kepada sikap toleransi dan saling hormat menghormati dalam menerima perbezaan adat dan budaya kaum lain, sekaligus mengukuhkan lagi perpaduan antara kaum. Jadi, ini adalah beberapa cadangan yang dapat kami berikan. Pertamanya, ibu bapa boleh menggunakan internet untuk menunjukkan betapa hebatnya golongan tersebut dari aspek makanan, budaya dan lain-lain. Selain itu, pihak kerajaan boleh memasukkan atau selitkan info-info berkaitan golongan Cina peranakan ini supaya dapat menarik minat pelajar. Di samping itu, pihak sekolah boleh menjadikan bahasa baba sebagai subjek bukan teras di sekolah-sekolah yang berada di kawasan majoritinya daripada kaum baba dan nyonya, kerana ramai anak muda daripada golongan tersebut yang juga masih samar-samar lagi tentang bahasa ini dan lebih gemar menggunakan bahasa Melayu. Pelajar selain daripada golongan tersebut juga boleh belajar bahasa tersebut jika berminat. Akhir sekali, sebagai satu Malaysia, kita patut mengeratkan hubungan dengan semua orang bagai aur dengan tebing dan janganlah bermusuhan antara satu sama lain. Buanglah segala persepsi negatif terhadap mereka supaya dapat mewujudkan sebuah negara yang aman lagi sentosa. Jadi apa yang kami dapat simpulkan daripada kajian ini, pengaruh perkahwinan campur di antara dua kaum iaitu Cina dan Melayu sememangnya tidak dinafikan akan wujud kesan-kesan negatif ataupun isu-isu yang akan membuatkan ramai orang tidak selesa ataupun tidak berpuas hati, dan sekaligus akan menyebabkan pergaduhan, perbalahan, perpecahan dan sebagainya. Akan tetapi jika dipandang dari sudut positif, perkahwinan campur inilah yang telah membuka banyak mata tentang pentingnya perpaduan dalam komuniti. Ia juga telah menambah ilmu kita tentang budaya-budaya lain, adat-adat dan budaya lain, sepertinya budaya baba dan nyonya itu sendiri. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa kita sebagai rakyat Malaysia, tidak tanpa mengira kaum ataupun bangsa, seharusnya berpegang teguh kepada pepatah Melayu yang berbunyi bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana muafakat. Kerana melalui pepatah ini kita dapat lihat betapa pentingnya perpaduan, betapa perlunya perpaduan dalam negara. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.